Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan mulakan pada hari ini kuliah kita bab 3 iaitu yang diberi nama kuasi steady flow. Okey, secara ringkasnya kita berkenaan dengan kuasi steady flow ni ialah kita akan cuba membincangkan aliran yang berubah berdasarkan waktu. Sebelum ini di dalam fluid 1, fluid 2 kita lebih kepada menyelesaikan masalah yang menggunakan steady flow. So kalau awak faham steady flow ialah aliran di mana kita kata parameter tidak berubah berdasarkan masa. Maksudnya andai kata kalau kita ada tangki, kita ada pipe segini, okay, di dalam fluid 1 kita fokus kepada aliran di dalam pipe dengan beranggapan bahawa had laju yang melalui pipe tersebut akan constant setiap masa. Okay, tetapi kita kata ada juga aplikasi yang lain ataupun keadaan yang lain di mana had laju air yang melalui pipe akan berubah. Contohnya ketika andai kata kita ada tangki di sini dan tangki ini kita sambungkan dengan pipe seperti ini dan kita dapati bahawa air boleh mengalir dengan certain velocity. Tetapi had laju ini kita kata akan semakin berkurangan kerana kita faham bahawa ketinggian air di sini akan menyebabkan had laju semakin perlahan. Awak pun boleh dapat imagine, okay, air akan mengalir secara perlahan dan bila air di dalam tangki telah habis, so tidak ada lagi air yang mengalir. So maknanya had laju air yang keluar akan semakin berkurangan. So di dalam keadaan ini, kita kata kita perlu menyelesaikan masalah terutama yang dinyatakan di dalam nota terutama ialah untuk kita mengetahui berapa masa yang diperlukan untuk memenuhkan satu tangki atau berapa masa yang diperlukan untuk mengosongkan sesuatu tangki. So ini yang akan kita belajar di dalam kuasi steady flow. Okey, kita pergi kepada satu contoh mudah iaitu andai kata kita mempunyai keadaan seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Okey, kita ada tangki diameter 1 meter. Okey, maknanya diameter tu awak faham bentuk tangki adalah bulat, ketinggian air di dalam tangki adalah 3 meter. Tetapi ketinggian aras air di sini sehinggalah pada poin dia keluar adalah setinggi 5 meter. Kerana kita ada 3 meter dan kita ada 2 meter. So kemudian kita tengok bahawa di dalam gambar rajah ini diberi properties. Diberi nilai F, diberi nilai L dan diberi nilai diameter. Oleh itu sekiranya awak perlu untuk mengira losses sama juga dengan K, Q kuasa 2. So awak boleh kira dengan awak boleh mengira nilai K. Okey, itu yang kita buat. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada cara kamera dan sebagainya, kita cuba untuk menyelesaikan perkara ini sekiranya kita diminta untuk mengira apakah masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki. So maknanya kita perlu mengira apakah masa air dialir keluar daripada tangki ini. Jika soalan ini diberikan kepada awak memadai untuk kita beranggapan bahawa yang dimaksudkan untuk mengosongkan tangki ialah apabila air telah kering daripada tangki. Maksudnya memadai untuk kita mengira daripada ketinggian ini sehinggalah ketinggian ini. Okey, sebab mungkin ada orang akan kira ni dalam pipe pula. Okey, so jadi kita buatlah anggapan mudah memadai untuk kita hanya mengira air yang ada di dalam tangki. Okey, jadi saya tidak berhajat untuk terus untuk mengira secara kameran dulu. Kita nak maknanya berbincang apakah pengiraan ini boleh dibuat dengan cara yang terdahulu. So jawapannya ya, dengan menggunakan Bernoulli equation sahaja kita boleh mengira pengiraan ini. Tetapi mungkin ada cara yang kita kata secara rough calculation, mungkin ada cara yang detail sedikit dan mungkin ada cara yang kita kata memerlukan kemahiran matematik. Okey, kita pergi kepada cara yang pertama iaitu kita kata mungkin secara kasar iaitu kita faham bahawa had laju air berubah-ubah kerana ketinggian air berubah. Apabila air pada ketinggian ini
ada had laju yang tertentu. Apabila air duduk di sini, ada had laju akan perlahan, di sini perlahan lagi dan akhirnya had laju akan kosong. Okey, oleh itu kita kata mungkin kita boleh mengira secara kasar, iaitu dengan mengira apakah masa yang diperlukan untuk air dialirkan sekiranya air menjadi air di dalam kelajuan maksimum. Maksudnya air kita ambil kelajuan pada ketinggian ini. Dan kita comparekan juga apakah had laju air seketika ia sebelum kosong. Maksudnya dalam keadaan had laju minimum. Jadi untuk mengira tersebut, pertama apa yang perlu kita buat, kita tulislah Bernoulli equation. So jadi kita comparekan Bernoulli equation pada point 1 dengan point 2. Dan saya rasa awak pun boleh menulis dekat sini. Pressure kita anggap atmospheric pressure. Velocity pada 1 kita anggap kosong, tetapi velocity pada 2 kita anggap wujud. Z1 kita ada nilai ketinggian dia sebagai 5. Jadi kalau kita tengok di sini beza antara point 1 dan point 2 adalah 5. Kita ada 3 dan 2 di sini. Dan tetapi ketinggian pada 2 adalah kosong. So kita boleh neglect. So dan losses di sini kita boleh kira kerana kita diberi nilai pipe properties. So sekiranya kalau kita mengira, kita masukkan semua nilai yang ada, kita boleh dapat had laju pada 2 adalah 2.356 meter per second. Oleh itu dengan anggapan bahawa air yang mengalir keluar di dalam pipe nombor 2 ini adalah constant 2.356 meter per second. Kemudian kita boleh mengira isi padu air di dalam tangki. So yang ini saya harap awak pun boleh dapat faham. Tangki adalah silinder berbentuk itu. Jadi kita mengira cross sectional area adalah bulat. Didarabkan dengan tinggi air hanyalah 3 meter. So kita boleh mengira dia sekadar 2.3565 meter padu. Kemudian dengan menggunakan rumus Q sama dengan AV. Okay. Kita boleh mengira kadar alir. Kadar alir kita perlu mengira iaitu kadar alir air keluar daripada pipe nombor 2. Kerana apa? Kadar alir inilah yang digunakan untuk mengira masa. Jika kadar alir di sini laju, masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki akan menjadi kecil. Jadi kadar alir kita kira Q sama juga dengan AV. So velocity kita dah tahu sama dengan 2.356. Okey. Kemudian cross sectional area kita boleh kira kerana kita telah tahu apakah diameter pipe. Okay, ini adalah diameter pipe di sini. Okay, oleh itu kita boleh dapat kadar alir dia adalah nilai ini. Jadi saya rasa awak pun boleh imagine calculation seterusnya. Sekiranya diberi bahawa isi padu air di dalam tangki, maknanya keseluruhan tangki itu adalah 2.3565 meter padu. Dan kadar alir yang keluar pada pipe di bawahnya adalah nilai ini 1.66. Oleh itu masa yang diperlukan untuk mengosongkan air adalah mengosongkan tangki ialah sekitar 1414 saat. So masa ini kita nyatakan sebagai masa minimum. Kenapa kita letak masa minimum? Kerana kita menggunakan had laju maksimum. So kemudian kita mengira dalam keadaan, tadi kita ambil dalam keadaan air memang awal-awal, air penuh. Okey, sekarang ni kita nak ambil keadaan di mana air di dalam keadaan seketika sebelum ia kosong. Okey, maknanya pada level yang ini. So jadi maknanya kita tahu bahawa ketinggian, kalau ikut gambar rajah, kita dapati bahawa ketinggiannya adalah 2. Oleh itu, had laju apabila air dah mula sampai ke dasar tangki, had laju air yang keluar pada point 2 akan ada nilai yang tertentu kerana ketinggian 2 ini akan memberi efek kepada had laju air yang keluar. Jadi kita buat benda yang sama. Kita comparekan point 3 dengan point 2. Point 3 ni adalah dasar tangki, point 2 adalah outlet pipe. Dan saya boleh ringkaskan di sini kerana saya rasa awak semua dah boleh imagine pengiraan yang dibuat. Kita menggunakan Bernoulli equation, okay, and then kita boleh mengira V2 di dalam keadaan yang paling had laju yang paling minimum ialah 1.49 meter per second.
Kemudian kita boleh mengira dengan pengiraan yang sama untuk mengira kadar alir air yang keluar sekiranya had laju adalah kecil. Okay, kita dapat 1.053 dan kita boleh mengira kerana isi padu air di dalam tangki adalah sama, constant. Kita just menggunakan nilai yang telah kita kira sebelum ini. So, kita boleh dapat 2237.9 saat. Jadi, masa yang kita kira di sini ialah masa maksimum. Kerana inilah masa maksimum ataupun masa yang paling panjang yang kita perlukan untuk mengosongkan tangki. Kerana kita beranggapan bahawa had laju air bergerak dengan nilai yang paling kecil. Oleh itu, dua nilai ini, 1400 dan 2200 ini kita boleh gunakan sebagai apa? Kita boleh menggunakan sebagai kita punya guideline ataupun kita kata self calibration kita. Kerana jika kita menggunakan had laju maksimum, nilai dia adalah 2200. Kalau kita menggunakan had laju minimum, kalau menggunakan had laju maksimum, dia adalah 1414 second dan menggunakan velocity ataupun had laju minimum, dia akan menjadi 2237 saat. Oleh itu, masa yang diperlukan untuk kita mengosongkan tangki adalah sekitar nilai ini. Kenapa kita ada range? Kerana velocity tidak sentiasa sama, berubah-ubah. Okay, kemudian kalau kita kata mungkin cara yang kurang detail, ini cara yang terlalu kasar, tetapi kalau kita kata mungkin kita nak detailkan sikit sahaja, mungkin kita boleh mengira purata. So maksudnya awak boleh kira purata, campurkan nilai ini, bahagi 2, so awak dapat nilai di tengah-tengahnya. Mungkin nilai tersebut adalah masa yang diperlukan untuk kita mengosongkan tangki pada keadaan tersebut. Okay, so awak boleh nampak, maknanya walaupun menggunakan cara yang sama, tetapi awak faham apa yang perlu awak buat. Kita kata jawapan awak akan menghampiri nilai yang lebih detail. Okay, so maknanya sama ada awak ambil just minimum sahaja, maksimum sahaja, atau and then awak kata nak lebih detail sedikit, saya gunakan elemen. Awak boleh gunakan elemen purata, so awak dapat satu nilai. Okay, atau kita kata elemen purata membawa maksud kita hanya mengambil satu titik tengah di dalam tangki. Kita just averagekan semua velocity and then kita kira. Dan kita dapati bahawa ketinggian air 3 meter ini mungkin masih lagi besar untuk kita mengambil titik tengah untuk tangki setinggi 3 meter. Jadi mungkin kita boleh buat, mengapa tidak kita kata kita bahagikan tangki ini kepada 10 bahagian yang lebih kecil supaya kita boleh mengira purata masa yang diperlukan untuk kita mengalirkan air untuk setiap section tertentu. So jadi kita bahagikan 3 meter ini kepada 10 bahagian. Jadi setiap bahagian akan mempunyai isi padu air yang sama. So, jadi awak dapat nilai yang ini. Oleh itu kita akan cuba membuat pengiraan 10 kali. Dengan beranggapan bahawa tak perlu kita ambil apakah had laju pada permukaan atas, apakah had laju pada permukaan bawah. Tak perlu kita nak ambil gitu. Mungkin kita kata kita boleh kira berdasarkan purata ataupun titik tengah setiap section yang kita ada. Jadi oleh kerana 3 meter dibahagikan 10 dapat 0.3 meter. So kalau titik tengah tu, kita boleh dapati bahawa untuk setiap section ketinggian dia adalah seperti berikut. 4.85, 4.55, 4.25 and so on and so forth. Okay, boleh nampak Okay. So kemudian apa yang kita buat? Okay, di sinilah kita kata kepentingan sebelum ini awak belajar awak belajar makmal 1, makmal 2, maksudnya diharapkan kebolehan awak untuk memikirkan sesuatu dan convert keadaan tersebut di dalam bentuk jadual dan akhirnya daripada jadual awak berupaya untuk melukis graf. Kerana kemungkinan data yang awak ambil itu tidak semestinya dia straightforward je daripada uji kaji ataupun condition yang kita ada. Mungkin awak kena buat sedikit ubah suai ataupun awak kena guna sedikit critical thinking awak untuk mendapatkan maklumat yang lebih berharga. Okay, kita akan lihat jadual ini. Jadi oleh kerana kita ada 10 section, so kita tandakan 10 bahagian pada point outlet di sini.
Dan setiap bahagian tersebut kita hanya menggunakan ketinggian purata. So ini adalah ketinggian purata. Kemudian apa yang boleh kita buat? Mungkin kita boleh mengira had laju yang keluar untuk setiap ketinggian purata tersebut. So kita ada 10 tempat kosong yang sepatutnya awak isi. Tapi oleh kerana pengajaran online, so saya jawab je lah. So saya harap awak dapat memberi tumpuan. So kita ada 10 ruang kosong untuk kita mengira apakah had laju yang mewakili setiap ketinggian. So ini awak boleh mengira berdasarkan Bernoulli equation. Oleh itu, sekiranya kita telah mengetahui had laju, kita boleh mengira kadar alir pula. Kerana cross section area untuk pipe kita telah ketahui dan had laju juga kita telah ketahui. Oleh itu kita mendapat kadar alir untuk setiap section. Dan kita boleh mengira isi padu air yang dikeluarkan. So yang ini agak mudah kerana kita telah mengira isi padu untuk keseluruhan tangki dan bentuk tangki adalah simetri. Jadi maknanya kita bahagikan 10 sahaja, kita telah dapat isi padu air untuk setiap section. So nilai ini akan sama. Dan kita boleh mengira apakah masa yang diperlukan untuk kita mengalir keluar untuk section 1 sahaja. So kita boleh dapat nilai masa di sini dan kita boleh membuat pengiraan untuk section yang lain. Okay, saya harap awak dapat faham jadual ini. Kenapa kita buat? Sebenarnya adalah untuk memudahkan pengiraan kita dan kita akan mengira berdasarkan pengiraan yang seperti yang saya tunjukkan sebelum ini. Okay, so saya harap awak buat jadual ini, tapi saya ringkaskanlah dengan anggapan bahawa awak boleh melengkapkan jadual itu dengan baik. Jadi apa yang kita dapat adalah seperti ini. Kita ada purata tinggi untuk setiap section dan had laju air kita boleh kira. Kadar alir pun kita boleh kira. Okay, isi padu air kita kata constant, oleh itu kita bahagi 10 sahaja dan masa yang diperlukan untuk mengalirkan setiap section. Okay, di sini lagi sekali awak boleh self check jawapan awak. Okay, sekiranya ketinggian semakin berkurangan, okay, so awak boleh nampak kita dapati bahawa had laju juga akan semakin berkurangan. Kadar alir juga akan semakin berkurangan. Okay, isi padu air constant, kita tak berubah. Tetapi masa yang diperlukan untuk mengalir keluar, untuk kita mengalirkan air keluar akan semakin bertambah. Okay, jadi maknanya kat sini awak boleh nampak bahawa data awak akan semakin betul. So di sini kita kata kalau awak nampak ada berlaku perubahan, mungkin ada satu nilai kat sini agak lebih besar, awak tak boleh nak cakap ni ralat atau sebagainya. Itu adalah totally mistake daripada pengiraan awak, so awak kena double confirm. Okay, kemudian yang saya katakan tadi, ini adalah kemahiran awak mewujudkan tabel daripada uji kaji ataupun situasi masalah yang kita ada. Kemudian kita akan cuba dapatkan tabel, mengambil data dan sebagainya dan seterusnya. Kita akan cuba membuat graf, mencari jawapan daripada data yang kita ada. Okey. Oleh itu, untuk menjawab soalan apakah masa yang diperlukan untuk mengosongkan tangki, sebenarnya bukanlah kita ambil masa pada kolom yang terakhir di sini. Kerana ini hanyalah masa yang diperlukan untuk mengalirkan air pada tangki ataupun pada section yang ke-10. Awak sebenarnya kena mendapatkan jumlah masa yang diperlukan untuk mengalirkan ke semua section sebagai jawapan akhir total masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar. Oleh itu totalkan masa ini, so awak dapat dalam 1732. So ini adalah masa yang diperlukan untuk kita mengalirkan ataupun untuk kita mengosongkan tangki tersebut. Okay, boleh nampak Jadi di peringkat awal pengiraan kasar mungkin kita ada maximum time, minimum time. So then satu lagi cara yang ada sedikit detail, mungkin awak boleh mengambil nilai average, tapi nilai average tersebut bukanlah nilai ini. Okay, dia tidak jauh, dia ada lari sikit. Tetapi kalau kita buat lebih detail, instead of kita hanya ambil nilai average, so why not kita tak mengira secara detail dengan 10 bahagian. Okay, dia tidak semestinya 10. Mungkin kalau awak nak baik, mungkin awak buat 100 bahagian. Mungkin kalau awak mungkin nak lebih detail, mungkin awak boleh buat 20 bahagian. So macam gitulah, dia tidak semestinya 10. Dan kita dapati bahawa jawapannya adalah 1732 saat. Okay,
So kemudian kita kata awak perlu ada kemahiran untuk membuat graf kerana sebagai seorang engineer nanti, sebab awak akan ini tahun 4, awak akan graduate dan insya-Allah awak menjadi seorang jurutera. So salah satu sifat jurutera diharapkan awak boleh membina graf daripada maklumat yang kita dapat. Dan membina graf itu bukanlah sekadar awak just plot X dan Y pada data yang kita dapat, kerana kemungkinan itu bukan maklumat ataupun itu bukan keperluan terhadap kajian ini ataupun keperluan terhadap perkara ini. Jadi mungkin ada banyak graf yang boleh dibuat. So saya cadangkan kita buat graf ialah jumlah isi padu yang telah dialir keluar, kita plotkan bersama masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar. Jadi untuk jumlah isi padu yang telah dialir keluar, bukanlah kita tulis setiap isi padu setiap section. Kita akan menulis jika tidak ada apa-apa air keluar, kita letak kosong. Okay, section pertama keluar, ini isi padu dia. So bila section kedua telah habis keluar, kita kena tulis apakah isi padu yang telah dialir keluar, iaitu isi padu section 1 dan section 2. So ini adalah isi padu section 1, 2, 3 dan seterusnya. So ini adalah keseluruhan isi padu yang dialir keluar. So berkenaan dengan masa, kita kena perlu pandai juga manipulate. Bukanlah kita masukkan setiap nilai ini. Okay, apa yang perlu kita buat, kita kata kita menulis jika section 1 dah habis adalah ini nilai masanya. So jika section 2 telah habis, oleh itu kita kena tambah waktu section 1 dengan waktu pada section 2. Dan akhirnya kita akan dapati total, dia adalah total masa atau keseluruhan masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar. Jadi kalau kita buat graf, kita boleh dapat nilai ini. Kita ada masa pada paksi X dan kita ada total volume ataupun isi padu air yang dialir keluar. Jadi kita dapat graf ini. Kalau awak tengok graf ini, dia bukanlah satu graf garis lurus. Dia adalah satu curve dengan exponential, dengan power of something lah. Okay. So kat sini kenapa saya harap awak boleh dapat membina graf dan sebagainya, kerana selalunya engineer dia akan refer kepada handbook. Handbook ni kita kata dia ada tunjuk juga sedikit theoretical, dia ada tunjuk sikit equation dan apa, tapi selalunya dia akan tunjuk banyak kepada graf ataupun charta. Okay, antara chart yang pernah kita tengok adalah Moody chart. Kerana Moody chart tu sebenarnya saya dah cerita, dia adalah berdasarkan equation yang tertentu. Cuma kalau kita nak menggunakan equation, pengiraan kita akan detailsnya tu ke arah untuk menyelesaikan equation. Jadi engineer Moody, seorang saintis, dia telah dia telah simplifiedkan equation White and Brook, saya rasa. Okay, so and then dia telah buat line, so kita hanya dapatkan nilai dengan cara melihat carta. So perkara yang sama sebenarnya berlaku di sini. Setelah awak dapat pengiraan tersebut, okay, awak buat graf ini, so kita boleh, so awak kena pilih paksi X dan paksi Y dengan nilai yang lebih utama. So katakan dalam keadaan ini saya pilih masa dan saya pilih isi padu, kerana graf ni akan membantu kita menjawab soalan yang tidak ada dalam equation. Okay, contohnya penggunaan graf ni ialah awak dengan segera boleh menentukan masa untuk kita mengalir keluar. Pertama, yang akhir sekali lah. So kita kata yang akhir kita dapat satu masa. Okay, dan yang kedua awak boleh menjawab soalan. Okay, sekiranya kita, kalau saya buka valve tersebut sebanyak 600 second, so berapakah isi padu yang dialir keluar? So awak boleh tengok graf, so awak boleh estimate dia mungkin lebih kurang 0.8 meter padu. Okay, so jadi maknanya dengan graf ni anytime ataupun mungkin bos awak kata, okay, kalau kita nak alihkan 1.5 meter padu, berapa banyak masa kita nak buka valve? Mungkin kita kata, okay, ini adalah titik persilangan dia, so ini adalah, so awak mungkin boleh kata dalam 1000 second. Kita buka 1000 second, so dia almost 1.5 meter cube. Okay. Kerana apa isi padu mungkin menjadi kepentingan di dalam kajian ini? Kerana di dalam equation yang kita ada nanti, dia tidak ada menyebut tentang isi padu. Dia hanya akan refer kepada masa. Okay. Dan level of water. Maknanya ketinggian air.
Jadi maknanya dia tidak menyebut tentang isi padu, dan isi padu selalunya kita akan kira berdasarkan kefahaman sesuatu masalah. Okey, so saya harap hari ini awak dapat idea kerana apa di dalam kursus ini saya menerima pakai kedua-dua cara. Sama ada awak nak buat cara kameran atau awak nak buat cara bahagikan sesuatu itu dengan beberapa section seperti ini. So, tidak ada halangan kerana saya akan melihat kedua-dua cara adalah cara yang betul. Okey, jawapan insya-Allah lebih kurang sama. Okay, tetapi awak kena pandailah detailkan keadaan ini. Kalau katakan tangki 3 meter, kita boleh bahagi 10. Okay, jangan pula tangki 3 meter awak bahagi 2 je ke. So jawapan awak dah semakin akan toleran akan jadi lebih besar lah. Okay, so boleh nampak Okay, so yang ini saya harap awak dapat faham pengiraan dia kerana dia lebih kepada dengan menggunakan Bernoulli equation dan juga rumus kadar alih yang kita ada, dan awak telah belajar perkara ini di dalam fluid 1, fluid 2. Okay, seterusnya saya nak mengajar berkenaan dengan cara kameran untuk kira kita menulis perkara ini, menyelesaikan perkara ini. So cara kameran di sini sebenarnya kita ada belajar sedikit di dalam fluid 1, di dalam tajuk Reynolds Transport Theorem rasanya. Tetapi kita tidak kita tidak tekankan kerana Reynolds Transport Theorem tu luas, kita nak mengira masa, kita nak mengira different pressure atau pressure gradient and so on and so forth. Kita ada belajar tentang control volume, control surface dan sebagainya. Jadi kat sini kita dekatkan lagi dengan perkara ini kerana dia adalah kita kata banyak berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okay. So jadi kita faham kita ada tangki air setinggi 3 meter, kemudian dialirkan keluar dengan pipe, dan pipe ni pun dia beri ketinggian juga sebanyak 2 meter. So di sini dekat pipe ni kita kata ada losses. Okay. Dan ini adalah velocity 2. Okay, jadi first step apa yang perlu kita buat ialah kita tulislah Bernoulli equation. So awak pun faham Bernoulli equation, kita compare point 1 dan kita compare point 2 di sini. Okay, dan kita boleh ignore pressure kedua-dua bahagian. Okay, velocity kat sini sama dengan kosong. Z ada nilai. So velocity pada 2 ada nilai, tapi Z pada 2 adalah kosong. Dan losses kita kata kita boleh kira berdasarkan properties yang telah diberikan. Okay, itu satu. First, awak tulislah Bernoulli equation. Second, okay, awak kena penuhkan Bernoulli equation tersebut. Okay, di sini adalah turning point yang paling penting. Saya harap awak biarkan nilai Z1 sebagai unknown. So maknanya kita gantikan Z1 sebagai satu unknown height. Kerana apa? Kerana sekiranya kita masukkan ketinggian Z1 tu dengan 5 meter atau sebagainya, kita akan mendapat nilai V2. Apabila kita mendapat nilai V2, kita kata tidak ada apa-apa lagi yang boleh kita buat kerana kita tidak ada sebarang equation yang kita boleh keluarkan. Kerana semua parameter telah kita isi. So jadi kita kata turning point dia, kita kena letak ketinggian ini adalah sesuatu yang unknown supaya kita boleh membuat equation. So jadi setelah kita masukkan semua nilai, awak boleh buat di rumah nanti, kita dapati bahawa V2 boleh ditulis sebagai 1.054 square root H. So jadi ini adalah equation yang digunakan untuk mengira had laju 2. Kerana apa? Kerana setiap kali ketinggian ini berubah, iaitu nilai H di sini berubah, nilai V juga akan berubah. Okay, so jadi awak nampak kepentingannya. Okay, so yang ini kita kata turning point dalam penggunaan cara kameran. Okay, so kita pakai rumus apa? Kita menggunakan idea, maksudnya conservation of mass. Conservation of mass atau continuity equation. Kita mengatakan bahawa kadar alih pada inlet mesti sama dengan kadar alih pada outlet. Oleh itu kita boleh buat Q1 sama dengan Q2, dan kita juga boleh menulis menjadi equation A1V1 sama juga dengan A2V2. Oleh itu apa yang perlu awak buat ialah awak kena kenal pasti di mana inlet dan di mana outlet.
So kita ada tangki di sini, so kita ada pipe di sini. So kita boleh anggaplah bahawa pada permukaan cecair di sini adalah inlet kita. Okay. Dan pada permukaan yang keluar di sini adalah outlet untuk sistem ini. Okay, so boleh nampak Okay, oleh itu kita isikan setiap satu. Kita tahu bahawa A1 di sini adalah cross sectional area untuk inlet. So jadi kita tengok inlet kita adalah bulatan, so kita masukkan rumus pi d square over 4. Okay, saya tinggalkan yang tu dulu. Dan kita pergi kepada outlet pula. Kita tahu outlet ada A2. So A2 ni kita tahu adalah cross section area untuk pipe yang keluar. V2 di sini kita kata kita telah mengira berdasarkan equation yang sebelum ini. Okay, kita dah boleh mengira equation V2 ini. So jadi kita masukkan di dalam V2 yang ini. Okay. So sekarang ni kita kata kita perlu mencari apakah equation ataupun nilai untuk V1. Kerana sebelum ini yang menjadi kekeliruannya ialah kita kata V1 sama dengan kosong tadi waktu dalam equation. Jadi kalau kita masuk V1 tu sama dengan kosong, jadi kosong pula. So dia jadi tak logik. Okay, jadi awak jangan lupa kita kata dalam Bernoulli equation ni bezanya ialah V di sini kita anggap kosong ialah dia bermula dengan kosong. Kerana Z di sini adalah nilai yang maksimum. So bila dia bergerak ke bawah sedikit, Z ini telah berkurang. Maksudnya daripada ketinggian 5 dia mungkin jadi 4.5. Oleh itu 0.5 itu yang akan create velocity. Okay, yang tu awak kena faham. Dia cerita lain. Okay, so di dalam keadaan ini kita kata permukaan ini, permukaan yang ini, apabila setelah certain time dia akan berubah tempat, dia akan duduk bawah. Oleh itu memadai untuk kita beranggapan bahawa had laju pada permukaan ini sebenarnya sama juga dengan perubahan kedudukan ini. Kerana apa? Had laju adalah meter per second dan ia boleh ditulis juga sebagai H dH over dt. Kerana apa? H ni kita anggap adalah ketinggian ini. Oleh itu kita kata unit dia masih lagi sama, ketinggian adalah meter, masa adalah saat. Oleh itu perubahan ketinggian ini kita boleh tulis sebagai dH dt dan ia boleh mewakili nilai had laju. Oleh itu kita masukkan nilai dH dt sebagai had laju pada inlet. Jadi V2 sini kita masukkan equation daripada Bernoulli equation yang kita dapat. Okay, so kita kira lah yang lain. So kita kira cross section pada inlet, cross section pada outlet. Kita bawa nilai cross section pada inlet ini ke sebelah kanan. Dan kita boleh tulis dH dt sama juga dengan 0.03 kuasa 2 dan seterusnya. Dan apa yang perlu kita tak ingat ialah sewaktu kita belajar fluid 2 dulu kita dah jumpa lebih kurang masalah macam gini bila kita ada dH dt. Dan apa yang kita boleh buat, kita menggunakan cara kameran. So macam mana kita nak buat kameran? Kita tinggalkan dH di sebelah kiri, kita bawa dt di sebelah kanan. Okay. Tetapi sekiranya kita ada sebutan H di sebelah kiri, kita kena pindahkan sebutan H itu di sebelah kanan. Kerana apa? Kita kena kumpulkan dH dengan sebutan yang serupa dengannya. So jadi kita bawa punca H ni ke sebelah kiri, dia akan jadi H kuasa negatif 1/2 dH yang ini. Dan yang lain tu adalah penyelesaian bernombor, kita boleh selesaikan menjadi 9.4 jawapannya. Okay, tapi itu bukan jawapan, itu hanya rumus yang akan kita dapat. Okay, so ini nilainya. Kemudian kita akan kamerkan kedua-dua bahagian. So, jadi bila kamerkan kedua-dua bahagian, awak kena ingat, kita kamerkan yang ini dan kita kamerkan di sini. Di sebelah kanan, kameran dibuat kepada dt. Dan kita kata tidak ada sebutan dt, oleh itu t akan menjadi huruf t di sini. So, maknanya dia akan menjadi satu nilai.
Okey, tetapi kameran di sini adalah kameran H kuasa negatif 1/2 DH. Oleh itu kita kena kamirkan H di sini dengan kuasa negatif 1/2. So kita boleh dapat 2H kuasa setengah. Dan awak kena ingat sewaktu kameran limit amat penting. Kameran tidak ada limit, kita kata ada something wrong dalam pengiraan. Oleh itu limit di sini di mana kita nak ambil, awak kena refer kepada permasalahan yang diberi. So sekarang ni kita ada point 1 di sini, kita ada point 2 di sini dan ketinggian pipe adalah 2, ketinggian air adalah 3. Oleh itu, kita kata limit yang perlu dimasukkan di sini ialah bukan 5 kepada 0. Kerana apa? Level air hanya bergerak daripada sini dan ke bawah sahaja. Oleh itu, kita masukkan limit sebagai 5 dan 2. Kerana dia perlu reflect terhadap level air yang bergerak daripada tinggi mana sampailah ketinggian mana ketika ia mengosongkan tangki. Jadi level dia adalah 5 dan 2 sahaja. Okay, so boleh. So maknanya level kita dah masukkan. So kita buatlah kameran kita ada limit 5 dan 2, kita boleh dapat 1.64. Kat sini kita ada T. So kita boleh play around the equation, kita bawa nilai ke sebelah kiri, kita boleh dapat T sama dengan 1732.76 saat.